Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita di dalam kelas Asas Masakan bersama saya Cikgu Aziza. Untuk hari ini kita akan belajar tajuk yang terakhir di dalam Asas Masakan iaitu melaksanakan projek jualan makanan. Baik, bila awak pandai memasak, bila awak pandai memasak, awak boleh melaksanakan projek jualan makanan. Siapa-siapa yang pandai memasak, dia boleh buat projek jualan makanan. Bagi jalankan projek ni, apa yang perlu kita tahu? Kita hendaklah tahu merancang dan tahu mengurus projek jualan seperti menyediakan hidangan dan mengira untung rugi. Kena tahu cara untuk sediakan hidangan, kena tahu cara mengira untung rugi. Kita masuk tajuk kecil merancang projek jualan makanan. Satu projek jualan yang berjaya dan menguntungkan bergantung kepada perancangan awal yang teliti. Nak buat sesuatu kerja mesti ada perancangan awal. Antara faktor yang perlu dipertimbangkan adalah apa dia? Jenis hidangan. Kena tahu apa jenis hidangan yang kita nak jual. Kena tahu tempat jualan, tahu kira kos dan cara mempromosikan hasil jualan. Projek jualan makanan memerlukan persefahaman dan kerjasama antara ahli kumpulan. Dalam nak rancang projek jualan, kita bukan seorang-seorang kita dalam kumpulan. Nak jayakan projek kita perlu kerjasama, perlu ada persefahaman, kesepakatan antara setiap ahli dalam kumpulan. Jelas ya? Antara langkah untuk melaksanakan projek jualan makanan ni, perkara yang pertama, kita perlu merancang projek jualan makanan. Apa-apa kerja, kita mesti merancang. Kemudian, kita pilih hidangan apa yang kita nak jual. Tempat jualan, kat mana kita nak jalankan projek jualan ni. Kena pilih tempat tu di mana yang sesuai. Senarai bahan. Tadi kita dah pilih hidangan, kita kena senaraikan apa bahan-bahan yang perlu kita sediakan untuk jualan tu. Kemudian, kena buat pengiraan kos. Akhir sekali, kena promosi. Sebelum buat jalankan jualan tu, kita kena bagi tahu orang lain. Faham ya? Baik, kita tengok yang pertama, memilih hidangan. Perkara yang perlu kita ambil tahu, kita kena kenali portion. Kenali porsi makanan dan minuman yang hendak dijual. Porsi ni sukatan bagi sepinggan makanan untuk seorang. Itu maksud porsi portion. Maknanya kenali, kalau macam yang ni nak jual apa? Burger. Apa bahan-bahan kuantiti yang kita perlukan untuk sediakan burger. Kena tahu, kita pilih tadi burger. Apa bahan-bahan yang kita guna untuk sediakan burger. Roti burger, kena ada daging burger, kena ada margarine, sos cili, mayonis, bawang, timun, tomato, kubis. Lepas tu kita kena tahu pula apa kaedah masakan yang kita nak guna. Burger kita guna apa? Kaedah masak, menggoreng tanpa
minyak. Okey. Yang kedua, kita kena kenal pasti tempat jualan. Pilih tempat atau lokasi yang sesuai. Tengok. Tempat atau lokasi yang sesuai. Contoh, dekat tepi padang. Berdekatan dengan orang ramai. Kena cari tempat yang ada orang ramai. Jangan pula kita cari tempat yang sunyi-sunyi. Orang tak tahu pula kita berniaga kat situ. Siapa nak beli kalau orang tak tahu kan? Kemudian tempat tu berdekatan dengan kemudahan paip air. Untuk apa pula paip air tu? Untuk aktiviti pembersihan. Dah kita sedia masak-masak dekat situ tapi tak ada tempat nak mencuci. Susah pula ya. Jadi tempat jualan tu kita kena ambil kira berdekatan dengan orang ramai, kemudian ada kemudahan paip air. Itu tempat jualan ya. Okey, yang ketiga, senarai bahan. Macam tadi yang kita pilih hidangan tadi kan. Kita pilih burger. Lepas tu kita kena tahulah apa bahan-bahan dia. Senaraikan bahan untuk makanan dan minuman yang digunakan serta kaedah penyediaannya. Yang nombor 1 tadi kan, kat memilih bahan tadi kan, memilih hidangan. Ada bahan-bahan senarai, bahan yang kita perlu buat untuk masak burger tadi kan, daging burger, margarin, sos. Kaedah kita guna tadi, kaedah menggoreng tanpa minyak. Okey, yang keempat, pengiraan kos. Antara kos yang perlu kita ambil tahu, apa dia? Kos bahan, kos upah, kos sampingan, kos projek. Pengiraan kos ni dapat membantu kita untuk mengenal pasti harga jualan. Okey, jelas? Nanti saya terangkan apa dia kos-kos-kos yang ni. Yang 4 tadi ya. Okay. Contoh pengiraan kos untuk burger daging. Kita tengok kos bahan. Kos bahan ni harga barang untuk bahan-bahan yang kita guna. Okay. Contoh dekat sini kita nak buat 50 biji burger ya. Untuk 50 biji burger. Okey. Kita kena yang pertama roti burger. Kita gunakan 50 biji roti burger. Okey. 50 biji ni kita guna 5 paket sebab satu paket ada 10. Jadi 5 paket 50 biji. Okay. Harga untuk satu paket RM3. RM3 satu paket. Jadi kita guna 5 kan. RM3 tadi darab dengan 5. Saya tulis tak betul lah ni. Sekejap Okey. Jadi 3 paket darab dengan 5. Jumlah dia RM15. Untuk 5 paket modal dia adalah RM15. Okey, yang kedua daging burger. Kita guna 5 paket juga. Harga satu paket RM9.80. Kalau 5 paket harga dia RM49. Okey, kemudian yang ketiga kita guna margarin. Margarin yang kita guna adalah 1 kilo. 1 kilo, 1 paket ya. Okey, 1 paket ni harga dia RM4.80. Okey, yang keempat sos cili. Kita guna 1 botol. Harga 1 botol RM4.20. Okey, mayonis kita guna 1 paket. 1 paket harga dia RM5.40. Okey, bawang besar kita guna setengah kilo. Tapi harga kita beli, harga 1 kilo RM3. Kita guna setengah saja. Nampak tak? Kita guna setengah. Jadi RM3 ni kita bagikan dengan 2. Jadi modal kita untuk bawang adalah
RM1.50, bukan RM3 ya, RM1.50 untuk setengah kilo. Okey, kemudian seterusnya timun pun kita guna setengah kilo. Harga untuk 1 kilo RM3.60. Jadi kita bagikan dengan 2 sebab kita guna setengah. Jadi harga untuk setengah kilo RM1.80. Okey, seterusnya tomato kita guna 2 kilo. Yang ini harga 1 kilo tomato RM2.30. Okey, ni 1 kilo ya. Jadi kita nak guna 2 kilo, kita darab dengan 2. Darab dengan 2 sama dengan RM4.60. Itu untuk 2 kilo tomato. Okey. Akhir sekali, kubis yang kita guna adalah setengah kilo. Kalau harga kubis 1 kilo RM4, kita nak guna setengah je kan. Jadi bahagi 2. Tak reti nak kira manual, tekan kalkulator je. Jadi untuk setengah kilo RM4 bagi 2, kita hanya gunakan modal RM2 untuk kubis. Okey. Keseluruhannya untuk 50 biji burger ni modal awak guna adalah RM88.30 ya. Kos bahan ni adalah modal awak beli barang modal awak beli bahan-bahan adalah RM88.30 untuk 50 biji. Faham? Tahu macam mana nak kira ya? Okey, jelas. Okey, tadi kita kira kos bahan. Sekarang ni kita nak kira kos yang kedua, kos upah. Upah. Andai kata dalam kumpulan awak 2 orang ya, 2 orang. Upah yang kita nak tetapkan 1 jam seorang RM8. 1 jam RM8 seorang. Jadi kita ada 2 orang kan. 2 orang RM8 darab 2 sama dengan RM16. Ini kos upah untuk 2 orang. Okey, faham? Itu kos upah. Okey, sekarang kita masuk kos sampingan. Apa pula kos sampingan? Kos sampingan ni contoh kita guna gas, kita guna air, lepas tu kita guna elektrik ke, lepas tu untuk beli plastik pembungkus, maknanya kos tepi-tepi. Jadi macam contohnya macam gas, takkanlah kita nak guna harga 1 tong gas kan, kita tak guna sampai habis pun gas tu. Jadi kita ambil sikit. Contohnya kos sampingan tadi, gas kita letak 50 sen. Air kita letak 50 sen. Lepas tu plastik bungkusan pun kita letak untuk plastik bungkusan RM5. Jadi jumlah untuk kos sampingan ni tadi, gas, air, plastik bungkus tu hanyalah RM6. Itu kos sampingan, kos tepi-tepi ya. Okey, seterusnya, kos apa pula kita nak kira? Kos projek. Tadi mula-mula kos bahan kan, lepas tu kos upah, lepas tu kos sampingan. Okey, kemudian kita nak tahu kos projek kita ni berapa. Okay, yang pertama kos bahan tadi mula-mula sekali berapa? Kos bahan mula sekali tadi RM88.30. Itu kos bahan. Pen saya ni tak cantik dah. Kos bahan. Okey, yang kedua. Tambah kos upah. Upah tadi RM16. Ya, RM16 upah. Untuk 2 orang tadi kan. Kemudian kos sampingan. Kos sampingan tadi RM6. Kos sampingan RM6. Okey, kos bahan, kos upah, kos sampingan. Kos bahan tadi RM88.30 ya. Modal untuk beli barang-barang tadi kan.
Kemudian kos upah untuk 2 orang tadi RM16. Kos sampingan tadi yang tepi-tepi tadi RM6. Jadi kos untuk projek keseluruhan kita ni tadi campurkan. Campurkan kos bahan, kos upah, kos sampingan. RM88.30 tambah RM16 tambah RM6. Keseluruhan dia RM110.3%. Ini kos keseluruhan projek kita ni, ya. Jelas? Okey. Bila kita dah tahu kos keseluruhan projek kita ni, barulah kita boleh kira berapa harga jualan burger kita ni. Dah tahu semua modal-modal yang kita nak guna tu kan. Barulah kita boleh kira harga jualan sebiji burger ni kita nak jual berapa. Ya? Jadi kos projek tadi RM110.30. Harga jualan seunit burger. Tadi kita nak jual 50 biji kan? Okey, harga kos projek tadi semuanya RM110.30 bahagi dengan 50 biji burger tadi. Ambil kalkulator. Kalau tak reti nak fikir nak congak-congak, ambil kalkulator. Tekan RM110.30 bahagi 50 biji burger. Satu biji burger tu jatuh berapa dia punya modal berapa kos satu biji burger. Kat sini saya dah bagi kos untuk satu biji burger adalah RM2.20. Ni tak ada untung lagi baru kos. Belum ada untung lagi jual ni. Okey, sekarang satu biji burger dia punya kos dia RM2.20. Baru kita tahu berapa kita nak jual. Berapa keuntungan kita. Okay. RM2.20, jadi kita nak jual, kita up sikit. Jadi kita jual RM2.50. Kat situ kita ada untung berapa sen? 30 sen untung untuk satu biji burger. Satu biji burger kita untung 30 sen. Berapa pula peratus keuntungan dia? Peratus keuntungan, cara kira dia, untung satu biji burger tadi, 3 sen tadi kan? Bahagi dengan dia punya harga kos untuk satu biji tadi, RM2.20. Lepas tu darab dengan 100, maknanya peratus keuntungan. Satu biji burger untung dia 13.6%. 13.6% keuntungan dia. Itu untung satu biji burger. Untung satu biji burger 30 sen. Kalau 50 biji tadi berapa? Satu biji 30 sen. Kalau 10, RM3. Kalau 50, RM15. Keuntungan jual burger 50 biji. Okey, faham? Jelas cara nak kira. Okey, cikgu harap semua jelas ya. Okey, seterusnya kita masuk promosi. Cara nak iklankan jualan kita. Cara nak bagi tahu orang lain yang kita ni nak menjual. Cara nak bagi tahu orang lain kita akan menjual. Kita berjual dekat sini. Macam mana cara dia? Sekarang ni macam-macam medium yang boleh kita gunakan. Ya? Contoh,
guna poster, iklan ya. Kita boleh buat banner, tampal dekat tiang-tiang elektrik ke, pagar-pagar ataupun kita edar risalah, pamphlet, hantar dekat rumah-rumah, kat peti surat rumah kan. Ataupun kita bagi sampel makanan. Itu sampel makanan ni waktu kita berjual kita boleh bagi ya. Sambil-sambil masak kita buat untuk orang rasa produk kita, makanan kita ni ya. Bila orang rasa sedap, baru orang beli. Okay. Seterusnya kita boleh promosikan guna apa? WhatsApp. Sekarang ni dah canggih kan? Internet ni ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram. Ini antara contoh-contoh yang kita nampak yang selalu orang guna sekarang ni kan. Awak fikir ada lagi tak yang contoh-contoh lain? Ini antara contoh yang mudah. Okay, tengok kat gambar ni, ni contoh apa? Contoh poster. Okay, jelas ya? Dia punya promosi ni kita boleh pelbagaikan. Tak semestinya kita guna satu saja ataupun kita guna banyak semua ni. Kalau kita nak guna, kita rasa kita guna 2 saja pun dah memadai. Itu bergantung pada kita punya kebijaksanaan lah untuk kita mempromosikan, untuk kita bagi tahu orang lain yang kita ni akan menjual. Kita ni ada menjual dekat sini. Ya, promosi sangat penting. Kalau kita tak promosi, orang tak tahu kita ni menjual. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya kita masuk pada mengurus projek jualan makanan. Okey, yang tadi kita merancang projek jualan. Sekarang ni kita nak mengurus, nak menjalankan aspek yang perlu diberi perhatian semasa menjalankan semasa menjalankan projek jualan makanan. Kita tengok ada 3 aspek. Yang pertama, mengepek hidangan. Mengepek ni membungkus. Mengepek hidangan, kemudian menjalankan aktiviti jualan. Dan yang terakhir, kita mengira untung rugi. Kita punya jualan ni untung ke, rugi ke? Okay, mengepek hidangan. Kita kena tahu apa bahan untuk pembungkusan produk yang kita nak jual tu. Okay, contohnya kita nak jual apa tadi? Burger, nak jual air. Okay, nak jual burger. Awak nak bungkus, nak mengepek burger tu. Apa bahan yang awak nak guna? Bahan pembungkusan yang sesuai. Sama ada nak gunakan kertas pembungkus ataupun awak nak masuk dalam kotak bungkusan, tu kena tahu. Itu untuk burger. Kalau nak jual air, apa bahan mengepek dia? Cawan kertas ataupun kap yang plastik tu. Mana yang sesuai? Okay. Ni 2 contoh dia ni. Untuk burger dan cawan air. Seterusnya kita nak menjalankan aktiviti jualan. Aktiviti jualan dijalankan dengan harga yang telah ditetapkan. Tadi kita dah buat pengiraan berapa harga jualan yang kita nak, yang kita dah tetapkan tadi. Berapa? 1 biji burger kita nak jual RM2.50, RM2.50 kan? Jadi masa aktiviti jualan ni sedang berlangsung, janganlah pula awak tukar lain. Harga yang kita dah tetapkan tu yang kita jual dengan harga tersebut. Okay, kemudian semasa berjual sentiasa amalkan sikap sopan,
semasa berkomunikasi dengan pelanggan. Jangan berkasar dengan pelanggan. Lari pelanggan ya. Kemudian elakkan pembaziran semasa menyediakan hidangan. Janganlah pula ada yang terbuang-buang kan. Akhir sekali, bahan masakan yang berlebihan. Contoh, sos tadi, mayonis, margarine. Kalau kita guna ada lebih, itu kena simpan di tempat yang sesuai. Nanti bila ada jualan yang berikutnya, boleh guna lagi. Okey, jelas ya? Seterusnya kita nak buat pengiraan untung rugi. Bila dah akhir projek jualan, kita akan memperolehi jumlah hasil jualan. Kita dah dapat jumlah hasil jualan. Okey, macam mana kita nak kira untung rugi? Okey, tengok contoh dia. Keuntungan burger daging. Okey, jumlah hasil jualan tolak kos projek. Okey, hasil jualan yang kita dapat RM125. Kos tadi ingat yang kita kira mula-mula tadi ya, yang kita campurkan kos bahan, kos upah, kos sampingan tadi kan. Kos projek kita RM110.30. Jadi 50 biji burger tadi, untung dia berapa? RM14.70. Untung untuk 50 biji. Okey. Yang ni tak payah saya terangkan yang burger saja. Okey, jom kita fikir-fikir, sama-sama kita jawab. Seandainya pada akhir projek jualan, kita hanya dapat jual 30 biji burger saja. Manakala 20 biji lagi tak dapat jual, tak laku. Kita dapat jual 30 biji saja ya. Adakah projek jualan kita ni merugikan atau menguntungkan? Okey, kita kira sama-sama. Okey. Kalau 30 biji burger tadi kita jual, kita dapat harga jual tadi RM2.5 kan? 30 biji darab RM2.5, kita dapat RM75. Okey. Harga kos projek kita tadi, kos projek RM110.30. Jadi, kalau kita dapat jual hanya RM30, untung atau rugi? Rugi atau untung? Kos kita tadi RM110.30. Tapi kita hanya dapat duit RM75. Adakah kita untung atau rugi? Dapat jawapan? Kita dapat kurang daripada kos projek. Kos projek tadi RM110.30. Tapi kita hanya dapat RM75. Makanya projek jualan kita ini rugi. Okey, nampak dia? Nampak tak kira-kira dia macam mana? Okey, gua harap awak jelas ya. Okey, baik anak-anak. Jadi cikgu harap awak jelas tadi macam mana cara nak kira kos projek, cara nak kira harga jual,
cara nak kira untung rugi. Cikgu harap awak faham. Kalau tak faham, awak ulang semula, dengar sampai awak faham. Okey. Masa melakukan projek jualan ni, kita mesti terapkan nilai-nilai murni keusahawanan seperti jujur, bagi senyuman pada pelanggan dan utamakan kebersihan serta bersikap terbuka menerima pendapat pelanggan. Okey, itu saja pelajaran kita untuk kali ini. Cikgu harap ianya memberi manfaat pada awak semua. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.